Saya tak nak mengulas banyak-banyak tentang fitnah zaman, bukan itu tajuknya. Tapi Ustazah kembali kepada tadi, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita mencintai, menyayangi seseorang, keluarga kita, isteri dan pasangan kita, maka berikanlah hadiah terbaik, iaitu Al-Quran. Bermakna, mari kita berikan dia, mudahkan dia untuk apa? Belajar Quran, faham Quran, beramal dengan Quran. Dan Ustazah akan menyebut, tuan-puan sekalian, beberapa istilah nak menggambarkan tentang perjalanan manusia dengan Al-Quran. Ada beberapa istilah. Pertama ialah, tuan-puan sekalian, dipanggil Ahlul Quran. Ini kategori-kategori ataupun istilah-istilah yang disebut. Macam mana ni kita nak bawa sampai jadi apa anak-anak keluarga kita? Pertama, Ahlul Quran. Kedua, dipanggil juga Hamilul Quran. Ketiga, dipanggil Sahibul Quran. Keempat, dipanggil Qari'ul Quran. Ikutlah yang mana satu. Ahlul Quran ke, Hamilul Quran ke, Sahibul Quran ke, Qari'ul Quran. Ikut yang mana satu. Tapi mari tahu dulu apa definisi dia. Tidak mudah-mudah untuk kita mengatakan ini adalah Hamilul Quran, ataupun Sahibul Quran, ataupun Qari'ul Quran, kecuali mari kita melihat apa pandangan ulama yang membahaskan tentang gelaran-gelaran tersebut. Yang pertama, tuan-puan, Ahlul Quran. Imam Syihabuddin Ahmad bin Al-Khatib menjelaskan maksud Ahlul Quran. Ahlul Quran ni maknanya ahli Al-Quran. Ahli ni orang yang mahir dengan Quran, Ahlul Quran, daripada keluarga Al-Quran. Maka kata Imam Syihabuddin, seseorang itu dikatakan Ahlul Quran, hafazatul Quran, dia menghafaz Al-Quran, al-amiluna bihi, dan dia mengamalkan segala yang ada dalam Al-Quran. Okey? Kita bukan cakap nak suruh anak kita jadi penghafaz Quran. Kalau sampai jadi Ahlul Quran, Masya Allah, subhanallah, beramal dengan Quran, beramal dengan Quran, faham kehendak Allah yang ada dalam Al-Quran. Hum awliya'ullah wal mukhtassuna bihi ikhtisasa ahli insan. Kata Imam Syihabuddin, siapa yang hafaz Quran dan beramal dengan segala isi kandungan Al-Quran, itulah wali Allah. Itulah awliya Allah. Itulah orang yang Allah muliakan, diberikan keistimewaan dengan Quran di kalangan ramai-ramai manusia. Wa laysa min ahlihi man hafiza lafzahu wa dhayya'a hududah. Tidak dinamakan Ahlul Quran orang yang hafal ayatnya, hafal segala dalam Al-Quran, tetapi dhayya'a hududah, tetapi dia meninggalkan segala titah perintah yang ada di dalam Al-Quran. Itu tidak dinamakan sebagai Ahlul Quran. Itu bukan Ahlul Quran. Jadi tak pernah habis kan kerja kita? Ya, kita nak faham Quran, nak belajar Quran, nak beramal dengan Quran. Kita nak bagi keluarga kita faham Quran, belajar Quran, kemudian beramal pula dengan Quran. Ini perjuangan tak pernah habis sampai kita meninggal dunia. Siapakah dia Ahlul Quran? Subhanallah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata apa? Ahlullah, Ahlul Quran, Ahlullah. Walillahi ahlinum minan nas. Bagi Allah itu ada ahli-ahlinya di kalangan manusia. Wakil-wakil Allah di kalangan manusia ada. Ni dalam ramai-ramai kita ni tak tahu siapa dia wakil-wakil Allah. Siapa dia ahlin? Siapa dia ahlullah? Orang-orang Allah dalam ramai-ramai ni. Tapi Nabi kata apa? Nak tahu siapa orang-orang Allah? Ahlul Quran. Senang je. Nak tahu orang mana yang kabel besar dengan Allah, orang mana yang dekat dengan Allah, orang mana yang bila angkat tangan terdetik dalam hati je, Ya Rab, Allahumma Rabbana, bergegas.
Suratul qabul, dikabulkan apa yang dia nak. Ya, kathratus thawab, diberikan pahala berlipat kali ganda. Siapa dia? Ahlul Quran, iaitu orang yang menghafaznya dan mengamalkannya. Masya Allah, jauh sangat lagi tuan-puan sekalian. Ya, sebab itu kita dengan Allah Azza wa Jalla memang orang kata apa, ibarat macam takkan angkat muka sahabat-sahabat. Tak usahlah nak perasan yang bagus ke, baik ke, alim ke, warak ke, ya, pahala banyak ke. Dengan Allah ni, ini ibarat je. Ini adalah ibarah yang saya katakan, malunya dengan Allah ni ibarat kita ni memang takkan angkat muka depan Allah. Malu sahabat-sahabat. Ya, tak ada apa, tak tahu apa benda nak persembahkan kalau bawa balik ni, tak tahu apa. Allahumma illa rahmat Allah, kecuali rahmat, kecuali keampunan Allah. Tepuk pipi kita kalau kita tak sedar diri lagi. Kamu nak bertemu Allah, betul-betul kamu mengharapkan apa? Rahmat dan keampunan Allah.